keyakinan kepada kabinet maknanya sedikit tercalar? Seperti mana yang dimaklumkan oleh publik dan melihat daripada apa yang mereka lakukan. Saya tak nampak kerangka maknanya dibawa dalam proses pentadbiran haji. Saya tak nak panjangkan yang itu. Kita ada 3 soalan daripada penonton. Pertama, Datuk, daripada Hasan Ali Wista Kajang. Antara Anwar dan Mahathir, siapa yang lebih baik untuk memimpin negara? Jika Anwar, kenapa? Okey, pertama. Yang kedua, Zainal. Saya jawab satu-satu. Satu. Jawab dulu, Tok. Saya akan baca. Saya tak mau jadi bertiga, jadi confuse Jawab, Tok. orang yang bertanya. Jawab. Bagi soalan peribadi saya dalam keadaan sekarang, kita nak reform, tidak ada lain. Anwar harus mengambil alih untuk memastikan negara Secepat mungkin. Secepat mungkin untuk kita bina semula negara ini dan selamatkan negara ini. Okey. Itu jelas. Saya tidak boleh berkompromi dalam keadaan itu. Yep. Terkecuali kalau ada konsensus mereka berdua yang mengatakan lepas daripada sistem itu dapat dijangka untuk dirubah oleh di peringkat Datuk Tun Mahathir, silakan. Tetapi peralihan itu mesti berlaku. Sebab reform itu dibawa oleh Anwar. Dan reform ini bukan sahaja reform dari pergi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, termasuk reform untuk kehakiman. Apakah Anwar perlu mengambil alih jawatan Perdana Menteri kerana Anwar mampu menyelamatkan negara ataupun hanya kerana konsensus ataupun perjanjian? Seperti mana yang saya sebut awal tadi, kebolehan dan kewibawaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh dipertikaikan. Alright. Kalau siapa yang pertikaikan itulah mereka yang punya agenda tersendiri. Dengan kata lain, Anwar lebih berkredibiliti daripada Mahathir, Perdana Menteri sekarang. Seperti mana yang saya ulas tadi, bahawa Anwar telah pun diuji kepelbagaian. Yep. Dan ujian itu telah dilaluinya dengan begitu kesabaran dan sebegitu tabah untuk dia melampaui sebagai pemimpin manusiawi. Okey. Jadi saya tak nampak persoalan mengatakan bahawa dia tidak layak. Memang dia layak. Jadi persoalan untuk pengambilan kuasa itu kembali sebagai Perdana Menteri itu, kebergantungan tadi saya dah sebut, kedua-dua mereka dan juga Majlis Presiden. Saya nak panjang sikit, sejauh mana keyakinan Datuk akan berlaku peralihan kuasa? Seperti mana yang saya percaya tidak akan berlaku pengkhianatan sebab perjanjian itu telah dimenterai. Dan rakyat meyakinkan bahawa dengan demikianlah sokongan kita dapat menumbangkan Barisan Nasional. Tapi dalam mesyuarat agung PBBM sendiri ada perwakilan yang mengusulkan seolah-olah maknanya Tun Mahathir perlu memegang jawatan Perdana Menteri sehingga habis penggal. Semua rakyat Malaysia ini mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Semua berhak untuk mengeluarkan pandangan. Yep. Termasuk saya. Yep. Jadi secara ikhlas saya berbicara untuk mengatakan dengan jelas apa yang saya rasai dan apa yang saya selami hati rakyat di bawah naungan saya dan juga mereka-mereka yang dalam kelompok perwakilan pekerja-pekerja yang bersama saya ketika proses pemilihan raya dan sebagainya itu dilihat bahawa tuntutan itu tuntutan wajib. Soalan seterusnya, kenapa Anwar Ibrahim tidak dilantik sebagai ahli kabinet atau di Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan semula? Seperti mana yang Anwar bicarakan awal, dia tidak mau mengganggu. Biarlah proses reform peringkat awal itu dilakukan oleh kabinet yang ada. Dan Anwar lebih menumpukan kepada agenda reform parlimen. Dan juga meyakini bahawa campur tangan itu tidak begitu comel atau molek dilakukan dalam waktu sekarang. Sebab sekarang ini tumpuan kita mestilah untuk memastikan negara ini terbina semula. Dan hutang-hutang yang dilunggukkan oleh Barisan Nasional sebelum ini dapat diatasi dengan cara berhemat. Penjimatan pentadbiran itu perlu dilaksanakan. Di samping itu, reform harus diberikan keutamaan. Itu yang kita maksudkan ataupun yang dipikirkan oleh Tetapi kalau Anwar betul-betul layak, Anwar boleh menyelamatkan orang kata masalah ekonomi yang ada hari ini dengan orang kata kepercayaan yang Datuk bagi tahu tadi, maknanya dia mampu dan dia ada sejarah yang baik, maknanya sebelum pada ini dia juga penasihat ekonomi Qatar sebelum pada ini, maknanya pengalamannya cukup. Kenapa tidak sekarang untuk orang kata Anwar berada paling tidak dalam pelantikan yang terbaru Majlis penasihat ekonomi?
paling tidak Anwar boleh berada di situ. Kenapa tidak dilantik? Saya pun Datuk, kita di sini nothing to hide. saya sebenarnya Datuk jangan jawab soalan jawapan politik. Ada apa yang itu Datuk kena bagi tahu. Saya nampak begini, bila saya dapat maklumat daripada line up tu, list tu, saya tertanya-tanya sebab saya pun tak jumpa Dr. Ibrahim lagi. Apa yang saya lihat bahawa asas utama panel ekonomi ni, penasihat ekonomi ni ialah untuk membina semula negara. Untuk menyelamatkan negara. Tapi tidak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Saya tak tahu kenapa. Dengan pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, dengan urusan campuran dia di luar negara, dengan pembentukan beberapa dasar sebelum ini, dia menjamin keyakinan bahawa Anwar selayaknya duduk dalam panel itu. Tetapi tidak dilantik. Jadi saya keliru. Saya keliru apa matlamatnya panel penasihat ekonomi ini. Apa matlamatnya? Yang keduanya, saya lihat Datuk Seri Wan Azizah sendiri sebagai timbalan menteri tidak masukkan dalam panel ni. Sedangkan dia adalah nombor 2 dalam kerajaan. Sepatutnya dia menggaras daripada diskripsi. Tapi ia dah ada seorang wakil, orang kata tertinggi daripada PKR, Azmin Ali. Itu tak timbul. Masalah sekarang ni ialah ranking itu sepatutnya dilihat mewakili kerajaan yang sebenarnya selepas Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Sekiranya Perdana Menteri tidak berada dalam posisi mesyuarat ataupun membuat keputusan, timbalan mengambil alih. Bila timbalan mengambil alih, bermakna pentadbiran itu cacat. Kalau dia tidak mengambil alih, siapa nak ambil alih? Jadi persoalan hari ini ialah sistem itu sebenarnya telah dirobek daripada pandangan tertentu yang saya lihat tidak masuk akal. Baik, dalam segi kebentukan panel itu sendiri, kenapa tak dilantik anak muda yang mewakili anak muda dalam proses untuk cita rasa mereka untuk berkongsi, untuk menjana, untuk menyelamatkan dan bina semua negara. Baiklah, kalau tak mau ambil Rafizi pun tak apalah. Tetapi sekurang-kurangnya ambillah mereka yang ada credibility untuk mereka duduk dan memberikan pandangan. Dama pun nak selamatkan negara. Tapi tidak saya lihat. Datuk tak yakin pada majlis penasihat ekonomi? Bukan saya tidak yakin. Tidak sempurna. Tidak diletakkan di kumpulan-kumpulan. Dan ia menjadi persoalan. Kenapa Wan Azizah tidak berada dalam bukan majlis? Bukan saja Datuk Seri Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Wan Tapi Ismail. Azmin Ali ada kat dalam tu. Begitu juga dengan Rafizi. Atau yang semuda atau yang mewakili pemuda. Yang saya lihat bahawa apa matlamat untuk panel penasihat ekonomi ini? Sebelum ni kita ada juga panel yang sama, tetapi fungsinya apa? 100 hari itu mana reportnya? Saya nak tanya, mana reportnya? Rakyat nak tahu ni. Jadi saya tidak mengatakan bahawa saya sendiri, sebab saya mendapat asas daripada Parlimen. Tapi rakyat nak tahu apa kesan dan keputusan daripada 100 hari yang pada permulaan kemenangan itu dilihat. Apa yang boleh dipenambahbaikkan untuk memastikan ekonomi negara ini berada dalam kemuncaknya ataupun diselamatkan. Datuk, UMNO telah melalui satu situasi sukar. Bila mana ahli parlimen lompat, keluar parti, mengisytiharkan keluar parti, meninggalkan parti, menjadi ahli parlimen bebas. Alright. Dan ketika itu juga ada kenyataan daripada Tun Mahathir sendiri, maknanya mewakili PBBM, kita tak akan terima ahli parlimen yang lompat daripada UMNO, dan ianya juga dibincangkan dalam mesyuarat agung PBBM, tak nak terima. Alright. Tetapi hari ini, semalam, berita yang cukup gempar, kesemua, boleh dikatakan kesemua yang keluar menjadi bebas hari itu, hanya seorang je. Semua dah diterima ke Bersatu. Apa komen? Saya kena kelakar juga. Kita menang ni sebab rakyat dah bosan, rakyat dah meluat dengan kepimpinan UMNO sebelum ni. Dan apabila kemenangan itu berpunca daripada kebobrokan yang berlaku daripada pentadbiran Barisan Nasional, kita raikan mereka. Kita terima mereka masuk dalam komponen ini. Tapi pertanyaan daripada rakyat ini, di mana letaknya integriti kita? Jadi saya pun tak nampak apa alasan yang kuat. Tapi dia tak masuk PKR, dia masuk PBBM. Saya tak kisah masuk apa hak dia lah. Itu tak penting. Yang penting hari ini lah, matlamat daripada pengijrahan itu. Apakah yang berada dalam niat mereka itu dalam proses mereka tukar parti itu disebabkan masa mereka menang itu rakyat pilih sebab Barisan Nasional.
Bukan sebab ke individu. Tapi rakyat Individu tahu ni, bahawasanya penghijrahan ahli parlimen ini memang betul agendanya untuk memperkukuhkan dan memperkuatkan PBBM. itu pada pandangan setengah orang. Ya. Pada pandangan Datuk, saya tidak nampak begitu. Saya nampak ialah agenda tersirat yang dilihat seolah-olah kepentingan. Terlalu berkepentingan. Ya. Jadi saya tak nampak benda itu sebenarnya yang mewarnai penghijrahan itu atas konsep kesedaran. Tapi kalau berlaku kesedaran, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak berlaku dalam kesedaran untuk menompang atas kemenangan pihaknya lain itu namanya durjana. Jadi saya itu soal MP yang mahu menumpang. Tetapi apabila ia diterima, maknanya sila tu. Apabila ia diterima, dengan kata lain maknanya PBBM sendiri mengiktiraf dan meraihkan mereka. Itu pandangan atas dasar apa? Itu pandangan PBBM lah. Saya sebenarnya komen parti lain saya tak berminat sangat. Tetapi bagi prinsip saya, prinsip Datuk saya menjadi pembangkang, saya boleh melalui episod kesulitan, kesusahan. Ya. Jiwa perjuangan saya hanya satu, untuk menyelamatkan negara dan ummah. Tapi bila melihat daripada keadaan sekarang, baru 9 bulan. Jadi rintihan dan kekeluh kesah mereka ini, kenampakannya sudah dijelmakan. Jadi saya tak nampak. Sebenarnya pertama yang saya nak bicara ialah saya tidak mau campur urusan parti lain. Okay. Yang kedua, tetapi bagi saya melihat bahawa ianya tidak sepatutnya berlaku. Jom kita berbicara soal parti PKR, parti Datuk. Apakah wujud istilah kartel dan ianya memang berlaku ataupun ia akan melalui satu episod yang sama UMNO akan berlaku? Maknanya akan ada ahli majlis ahli parlimen daripada PKR yang akan bersatu ataupun macam mana? Saya tak nampak begitu. Kartel memang wujud. Kartel ni kumpulan-kumpulan. Okay. Memang wujud kumpulan follower tu memang ada. Mana-mana parti pun ada. Okay. Ikut pemimpin tu. Tak, saya cakap dalam parti saya. Parti saya. Sebab Datuk tak nak bercakap pasal parti lain, kita bercakap pasal PKR. Saya memang berminat untuk bercakap tentang parti saya. Dia ada kumpulan kartel, ada kumpulan ni, ada kumpulan itu. Banyak kumpulan. Kita nothing to hide tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya pun tak ada apa nak risau kan. Ya. Benda itu kenyataan. Kalau tak betul, betulkan saya. Ya, betul. Tapi kalau betul, fikir dan renung balik apa yang saya cakap. Terima kasih. Persoalan hari ini ialah diwacanakan di luar sana kartel dan sebagainya. Memang kumpulan-kumpulan itu dah ada. Wujud. Memang wujud. Namun tidaklah seperti parahnya dalam parti lain. Sebab parti ini longgokan daripada kelahirannya itu adalah kesedaran untuk menegakkan keadilan, kesesamaan dan kebenaran. Dari dalam bentuk objektif itu, falsafah itu, adalah kumpulan kecil. Tapi tidaklah satu kumpulan gerombolan besar kata nak keluar parti disebabkan oleh pemimpin tertentu itu ditidakkan haknya. Tapi nak tanya, sepanjang yang Datuk Seri Anwar Ibrahim memperjuangkan keadilan 20 tahun ini, survivalnya, keluarganya, apakah kita tidak rasai kesesaran derita yang didokong oleh keluarga ini? Jadi saya nampak parti ini dilahirkan di atas keinsafan. Maka tidak berlaku seperti mana partinya lain, bila dia keluar gerombolan besar akan keluar, itu tidak berlaku. Okay. Sebab jelas bahawa kewujudan Parti Keadilan ini atas keinsafan. Ura-ura selepas Raya Cina ni, Azmin Ali akan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Bagi tahu sikit tu. Saya tak dapat sos. Rakyat, penonton pun nak dengar tu. Saya kata, dia banyak dia tanya dia orang. Ya. Saya kata tak masuk akal. Okey. Memang tak masuk akal. Sebabnya pertama sekali, awal saya sebut, Majlis Presiden menentukan kedudukan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Majlis Presiden. Majlis Presiden. Dan ianya tidak pernah dibincangkan. Tidak pernah disebut, tidak pernah dilontarkan dan tidak pernah dibicarakan. Jadi mengapa timbul soalan ni? Ya. Ini soalan seolah-olah orang berroyan. Berroyan yang hilang akal. Jadi saya tidak nampak benda ni satu isu yang perlu disemakkan. Hari ini kita kena fikir kos sara hidup. Rakyat sengsara, merana. Kita kena fikir negara ini perlu diangkat kedudukannya. Bukan duk fikir nak jadi menteri, Perdana Menteri, nak jadi Timbalan Menteri. Ini mengarut. Tapi maknanya ada orang yang bercita-cita untuk jadi Timbalan Perdana Menteri selain pada Wak Aziz tak? Dari PKR. Cita-cita ni semua ada cita-cita. Nak tanya ni kalau adun nak cita nak jadi Perdana Menteri, tapi tak boleh lah. Tapi maknanya wujud kebenaran itu. Saya
Walaupun dia wujud, tapi tidak boleh dimaterialiskan. Sebab benda ni mengikut prosedur dan mengikut atur caranya, dia mesti mendapat kebenaran dan endorse daripada Majlis Presiden. Dah ada perjanjian pun, rakyat tak mau dengar cerita-cerita mengarut ni. Tapi masalahnya rakyat keep asking, tetap bertanya, kalau manifesto untuk rakyat pun dia boleh tak ikut. Ini soal peralihan kuasa. Itu bukan tak ikut, tak betul tu. Kita sebenarnya bukan tak ikut. Kita buat semampu yang boleh. Sekarang inilah proses untuk kita nak memperbaiki lagi untuk mematlamatkan manifesto. Jadi kata tak buat semua tu tak betul. Tapi kita sekarang ni dalam keadaan tenat. Dengan hutang yang berlungguk, dengan interest kena bayar 31 bilion, dengan keadaan ekonomi dunia meruncing. Jadi ini proses disemulakan, banner semula. Jadi saya tak nampak rakyat harus sabar. Dan saya percaya rakyat di luar sana yakin bahawa kesabaran itu akan dibuktikan dengan komitmen yang ada. Sebab kalau kita lihat agenda reformasi itu sendiri yang sebenarnya mewarnai manifesto sepenuhnya. Jadi saya melihat bahawa perkara ini perlu mengambil masa. Dalam keadaan sebelum ni kita tak pernah fikir hutang kita berlungguk begitu banyak dan keadaan negara begitu semak dengan masalah pentadbiran yang membazir, dan waktu inilah waktu yang dipanggil reform. Sebab tu kita tengok beberapa agensi yang telah pun ditutup kerana pembaziran. Tak ada keperluan pun. Beberapa GLC yang perlu ditukar kerana berlakunya penyelewengan yang keterlaluan. Jadi rakyat ingin melihat pentadbiran yang bersih, yang ada komitmen untuk membantu rakyat. Soalan. Fadil daripada Johor tu. Apakah benar Azmin lebih disukai Tun menjadi Perdana Menteri sebab ini semua yang diperkatakan oleh ramai rakyat di bawah? Minta pandangan Datuk. Itu persepsi je. Persepsi je. Bagi saya ni suka tak suka pun itu hak individu. Yang penting hari ini boleh ke deliver. Performance KPI macam mana? Apakah rakyat boleh diyakini dengan kedudukan kita sebagai orang utama negara ini boleh mengatasi masalah rakyat? Jadi kalau kata suka tak suka tu hak orang lah. Kadang-kadang kita pun tengok, kadang-kadang orang suka kita kerana kita handsome. Contoh macam you lah. You handsome, orang suka. Alamak. Kalau kadang-kadang tu kalau tengok muka macam semak otak je, orang pun fikir, alamak. Jadi pun dia datang meluat awal. Dia tak tahu orang yang semak otak itulah orang yang baik dan mulia. Jadi kita selalu judge orang melalui kulit. Jadi ini yang berlaku. Andai kata apa? Jika peralihan kuasa daripada Dr. Mahathir itu kepada Anwar itu tidak berlaku. Tak boleh. No. Andai kata. Andai kata ni tidak banyak berlaku. andai Apa ni. pendirian PKR ketika itu? Ya, saya tak boleh cakap bagi pihak PKR. Saya boleh cakap pihak diri saya sendiri. Okey, silakan. Kalau bagi pihak PKR tu banyak ahli dia. Dekat hampir 1 juta. Jadi apa yang saya nampak tidak boleh berlaku. Tak boleh? Tak boleh berlaku. Nak tak nak kena ada peralihan kuasa. Cepat atau lambat. Kita kena tengok asas awal. Kemenangan kita itu asas konsensus. Perjanjian kita. Jangan khianat pada perjanjian. Jangan jadi munafik. Yang penting pada waktu ini, rakyat hendak melihat kerajaan yang bersih. Diyakini boleh mengangkat semula martabat darjat harakat negara ini. Dan rakyat dijaga. Dan kesesamaan dalam bentuk keadilan dan kebenaran itu perlu dituntut atas asas agenda reformasi. Jadi saya tak nampak arah mana yang persepsi itu dijelmakan untuk menjadi kekeliruan rakyat. Dan saya tak nampak diwar-warkan di luar sana yang menjadi kerisauan rakyat kebanyakan. Sebab apa saya kata kebanyakan? Sebab kita dah menang. Kemenangan kita ini, jangan kita lupa, kita ada chemistry-nya. Chemistry-nya jelas. Dan ini adalah penambahbaikan foundation, platform kita pada waktu awal 20 tahun yang lalu di zaman reformasi. Saya sejarah banyak reformasi di jalanan. Saya bukan lahir politik saya di istana. Saya lahir di jalanan. Keinsafan saya bermula atas kesedaran untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kesetaraan. Saya peduli apa bicara di luar. Yang penting saya percaya pada diri saya bahawa tidak boleh berlaku seperti mana yang soalan itu timbul. Andai kata, saya nak tekankan sekali, andai kata
Ianya tidak berlaku. Dalam falsafah saya tidak ada andai kata. Kita kata berkata-kata. Benar. Sesungguhnya tidak berlaku begitu. Maknanya dengan kata lain, peralihan kuasa perlu berlaku. Wajib berlaku. Wajib berlaku. Wajib berlaku. Dia tidak boleh dimunafikkan. Dia wajib berlaku. Saya minum dulu. Sila.